Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan projek 4 yang merupakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat kunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam, iaitu satu penelitian berdasarkan sikap, norma peribadi dan destinasi kesesuaian diri. Pada bahagian ini, mengandungi latar belakang kajian, pernyataan masalah kajian, persoalan kajian, objektif kajian, kerangka konsep kajian dan hipotesis kajian. Yang pertama, latar belakang kajian. Di Malaysia, terdapat 14 buah negeri. Antara negeri yang boleh dikatakan bahawa negeri Kelantan adalah salah satu negeri yang sesuai untuk dijadikan sebagai contoh kawasan atau imej destinasi pelancongan Islam yang difokuskan di Malaysia. Hal ini kerana negeri Kelantan sangat terkenal dengan negeri yang kaya dengan keunikan dari segi kepelbagaian budaya, kelazatan makanan tradisional dan layanan ramah dari penduduk asal negeri tersebut, sehinggalah ia diberi gelaran sebagai Serambi Mekah. Oleh itu, laporan kajian ini adalah bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor seperti penyerahan tanggungjawab, norma peribadi dan destinasi kesesuaian kendiri yang ada pada diri pelancong dengan niat untuk mengunjungi negeri Kelantan sebagai negeri destinasi pelancongan Islam. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Seperti yang telah diketahui, negeri Kelantan adalah merupakan contoh imej dan destinasi pelancongan Islam yang terkenal di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, tidak semua individu akan memilih pelancongan Islam sebagai salah satu destinasi pelancongan yang mereka ingini. Hal ini kerana terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat setiap individu untuk melancong ke destinasi yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, kajian yang dijalankan ini memfokuskan individu yang mempengaruhi niat mereka untuk mengunjungi negeri Kelantan sebagai salah satu destinasi yang mereka inginkan ataupun tidak. Selain itu, bagi kerangka kajian, DV yang kami kaji adalah niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam, manakala IV kami pula adalah sikap, norma peribadi dan destinasi kesesuaian kendiri. Objektif kajian pula, pertama, mengenal pasti perkaitan antara pengaruh sikap individu dengan niat mereka untuk mengunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam. Yang kedua, menganalisis kesan antara fungsi norma peribadi seseorang terhadap keinginan mereka untuk mengunjungi negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara destinasi kesesuaian kendiri dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Seterusnya, persoalan kajian. Yang pertama, adakah sikap individu mampu mempengaruhi niat mereka untuk mengunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam? Yang kedua, adakah fungsi norma peribadi seseorang dapat memberi kesan kepada niat mereka untuk mengunjungi negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara destinasi kesesuaian kendiri dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam? Seterusnya, untuk hipotesis dalam kajian kami adalah terdapat dan juga tidak terdapat pengaruh antara sikap yang dimiliki oleh individu dengan niat mereka untuk mengunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam. Hipotesis kedua pula adalah terdapat kesan dan juga tidak terdapat kesan antara norma peribadi seseorang dengan niat mereka untuk mengunjungi negeri Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Manakala hipotesis ketiga pula adalah terdapat dan juga tidak terdapat hubungan antara destinasi kesesuaian kendiri dengan niat untuk mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Okey, pertama kali saya akan buat satu categorical variables, iaitulah frekuensi. Macam mana kita nak run frekuensi itu? Yang pertama, kita pergi ke analyze, pergi dekat descriptive statistik dan tekan frekuensi. Kat sini, kita akan masukkan ke semua soalan demography respondent ke dalam kotak variable ni dan tekan OK. Muncullah semua jadual-jadual ni. Okey, sebelum kita nak laporkan ke semua soalan demography ni, pastikan kita tengok N kita cukup tak jumlah responden 60 ni. Ada missing tak? Tak ada kan? 60 cukup, okey, tak ada masalah. Proceed kepada table yang seterusnya.
Okay, dalam travel frekuensi ganda ni, kita dapati bahawa 45 responden dari kalangan perempuan, manakala 15 orang responden lagi dari kalangan lelaki. Next, frekuensi umur pula. Kalau kita tengok kat sini, majoriti responden kami adalah dalam lingkungan umur 18 hingga 24 tahun. Iaitulah seramai 19 orang responden. Kemudian 18 orang dari lingkungan 35 hingga 49 tahun, 15 orang lagi dari lingkungan 50 hingga 64 tahun, dan baki 8 orang dari lingkungan 25 hingga 34 tahun. Next, kita pergi kepada frekuensi kewarganegaraan. Okay, dalam jadual ni kita boleh nampak kesemua 60 responden kami ini adalah berwarga negara Malaysia. Seterusnya, tahap pendidikan tertinggi. Okay, dari sekolah menengah sampai PhD. Okay, dalam rajah frekuensi ini, kita boleh menemui bahawa majoriti responden iaitu seramai 25 orang mempunyai lepasan ijazah sarjana muda, diikuti dengan 23 orang lepasan sekolah menengah, 7 orang responden lepasan PhD, dan 4 orang responden dari lepasan diploma atau asosiasi ijazah sarjana muda, manakala hanya seorang responden merupakan lepasan ijazah sarjana, iaitu master. Seterusnya kita akan pergi kepada frekuensi bilangan perjalanan anda ke Kelantan. Okay, dari sini kita boleh lihat seramai 28 responden pergi ke Kelantan untuk kali ketiga, diikuti dengan 14 orang pergi ke Kelantan pada kali kelima dan seterusnya. 9 orang responden pergi ke Kelantan pada kali pertama, manakala 6 orang pergi ke Kelantan pada kali keempat, dan baki 3 responden pula pergi ke Kelantan pada kali kedua. Kemudian kita tengok soalan 6, frekuensi lawatan tarikh yang anda ke Kelantan. Okey, merujuk jadual ini, majoriti responden melawat ke Kelantan pada kali terakhir pada 3 tahun lalu dan seterusnya dengan seramai 28 orang. Disusuli dengan 23 orang pergi melawat ke Kelantan pada kali terakhir pada 2 tahun yang lalu. 5 orang responden melawat Kelantan pada kali terakhir pada tahun ini, dan selebihnya 4 orang pergi ke Kelantan untuk kali terakhir pada setahun yang lalu. Seterusnya kita pergi kepada jadual frekuensi pasangan melancong. Berdasarkan jadual ini, kita boleh nampak 32 responden pergi ke Kelantan secara bersendirian saja, diikuti dengan 8 orang responden yang pergi melancong ke Kelantan bersama pasangan mereka. 7 orang dari kalangan responden pergi ke Kelantan bersama keluarga atau saudara mara ataupun pasangan melancong yang lainnya, manakala 6 orang responden pergi ke Kelantan bersama rakan-rakannya. Next, kita akan tengok pada frekuensi penginapan pilihan. Daripada rajah ini, sebilangan besar responden memilih kediaman rakan atau keluarga sebagai penginapan pilihan dengan seramai 17 orang. 15 orang responden memilih hotel atau resort dan penginapan-penginapan yang lain sebagai penginapan pilihan, diikuti dengan 6 orang responden yang memilih hotel bajet atau motel sebagai penginapan pilihan. 4 orang responden memilih rumah tamu atau inap desa sebagai penginapan pilihan, manakala 3 orang responden lagi memilih apartmen atau villa sebagai penginapan pilihan untuk mereka. Kemudian kita pergi kepada frekuensi anda berasal dari negeri mana. Okay, kat sini kita boleh simpulkan bahawa majoriti responden kami ini berasal daripada negeri Sabah dengan kadar frekuensi 17 orang, diikuti dengan 8 orang daripadanya berasal dari Negeri Sembilan, 6 orang berasal dari Kelantan, 5 orang berasal dari negeri Pahang, Perak dan Selangor, 4 orang berasal daripada Johor, 3 orang berasal dari Kedah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala baki seorang responden dari negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Terengganu. Okey,
Jadual frekuensi yang terakhir ialah anda berasal dari mukim mana. Kita tengok banyak mukim yang ditulis oleh para responden kami dan majoriti responden berasal daripada mukim Kota Baru dan Tawau. Diikuti dengan 3 orang responden dari mukim Jempol dan Kunak. 2 orang responden merupakan asal mukim Bachok, Bangau, Ceras, Gombak, Kundasang dan Ranau, dan selebihnya setiap seorang daripada responden kami berasal daripada mukim Alor Gajah, Bagan Serai, Bayan Lepas, Hilir Perak, Ulu Selangor dan mukim-mukim yang selainnya. Demikianlah frekuensi untuk bahagian demografi responden. Okey, kita pergi pula kepada continuous variable atau deskriptif. Cara kita nak runkan deskriptif tu ialah yang pertama pergi ke analyze, deskriptif statistik dan pergi tekan dekat deskriptif ni. Okey, kat sini kita akan masukkan semua IV dan DV kita, iaitulah sikap menurut serta, nama peribadi, destinasi kesesuaian Kediri dan DV kita niat. Masuk dekat kotak variable, kemudian pergi ke option, pastikan kita tekan min, standard deviation sisipan piawai, min. Lepas tu deviation ni kita kena tick lah kotak dengan screen ni. Continue dan tekan OK. Keluarlah jadual deskriptif ni. Okay, cara kita nak laporkan ialah pertama kita akan tengok min dan sisipan piawai bagi setiap IV dan DV kita ni. Contohnya kat sini kita tengok, okay, IV pertama kita sikap. Minnya ialah 4.197, sisipan piawai 0.8400. IV kedua, nombor peribadi, minnya ialah 3.875, sisipan piawai 0.8682. IV ketiga, destinasi kesesuaian Kediri, min dengan kadar min 3.627 dan 0.890 sisipan piawai. Dan akhir kali DV untuk kadar min untuk DV ialah 3.989 dan 0.8324 sisipan piawai. Okey, lepas tu kita akan tengok Z-score bagi sekunder dan kurtoti untuk setiap IV dan DV kita ni. Macam ni kita nak cari formula Z-score sekunder dan kurtoti? Senang saja. Kita akan bahagikan statistik dengan standard error. Kat sini saya bagi contoh. Okey, Z-score sekunder untuk sikap ialah negatif 1.271 bahagi dengan 0.309 sama dengan negatif. Jadi Z-score dia, Z-score fairness IV 1 negatif 4.1132. Z-score kurtoti untuk IV pertama pula 2.487 bagi dengan 0.608. Kita akan dapat 4.0904. Itu Z-score kurtoti untuk sikap. IV2 pula, kita nak tengok Z-score sekunder je. Kita bahagikan macam biasa, macam tadi. Negatif 0.4438 bahagi dengan 0.309. Kita dapat negatif 1.417 untuk Z-score sekunder IV2. Manakala Z-score kurtotis IV2 pula negatif 0.168 bahagi dengan 0.608. Kita akan dapat negatif 0.276. Seterusnya IV ketiga destinasi kesesuaian Kediri, Z-score sekundernya ialah negatif 0.326. Kita bahagi dengan 0.309. Kita akan dapat negatif 1.055. Z-score kurtoti untuk IV ketiga pula 0.018 bahagi dengan 0.0608. Kita dapat 0.03. Kita bundarkanlah. Dan akhir kali kita nak tengok Z-score sekunder niat DV kita negatif 1.008 bahagi dengan
-309, kita dapat -3.262. Manakala skor kutotis DV kita 1.725 bahagi dengan 0.608, kita akan dapat skor kutotis 2.837 bagi DV kita. Okey, secara kesimpulannya kat sini kita nampak ada dua skor yang tidak normal je, iaitu IV1 dengan DV. Sebab nak skor normalnya ialah dalam julat -2 hingga +2 sahaja. Jadi manakala skor bagi sikap dan IV1 dengan DV kita ni melebihi julat normal skor, jadi kita akan menggunakan ujian bukan parametrik, iaitulah main weight new, Kruskal-Wallis dan chi-square yang akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain nanti. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, apa yang kita akan buat ialah compute data IV dan DV. Okay, yang pertama, klik transform, klik compute variable, target variable namakan IV pertama total. Okay, klik type M label, labelkan iaitu sikap. Klik continue. Okay, pada bahagian numeric expression ni, tekan kurungan, masukkan item soalan yang hendak dikomput satu persatu. Masukkan soalan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6, kemudian bahagikan dengan bilangan soalan iaitu 6. Kemudian klik OK. Okay. Kalau kita dapat lihat, okay, ini adalah IV yang telah dikomput. Lakukan step yang sama untuk IV yang seterusnya. Jadi, inilah hasil data IV dan DV setelah dikomput. Seterusnya ke bahagian kelompok alpha. Klik Analyze, klik Scores, klik Reliability Analysis. Pada kotak item, masukkan item-item soalan iaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6. Model alpha, skor label namakan iaitu sikap. Pada bahagian statistik, di bahagian descriptive for, tick item, scarf if item delete, inter item, klik correlation, summarize, klik correlation, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Jadi, ini adalah output ataupun hasil dari yang kita lakukan tadi, yang kita tekan analyze apa semua tu. Jadi, pada bahagian ni, kita akan mengukur kebolehpercayaan ataupun reliability kelompok alpha. Okay. Berdasarkan case processes summary, dapat dilihat bahawa data mengandungi 60 orang responden bersamaan 100%. Ini bermakna kesemua responden menjawab soalan.
Pada jadual reliability statistik pula menunjukkan nilai kebolehpercayaan kelompok alfa yang telah dianalisis berdasarkan item-item soalan IV pertama, iaitu berkaitan sikap. Nilai kelompok alfa menunjukkan sifar 0.982 di mana ia berada di tahap yang excellent dan merupakan kebolehpercayaan yang paling tinggi melebihi sifar 0.9. Seterusnya kita pergi ke IV yang kedua, iaitu norma personal. Pada jadual Case Processing Summary menunjukkan data mengandungi 60 orang responden bersamaan 100%. Ini bermakna kesemua responden menjawab soalan. Berdasarkan jadual reliability statistik pula, menunjukkan nilai kebolehpercayaan kelompok alfa yang telah dianalisis berdasarkan item-item soalan IV kedua, iaitu norma personal. Nilai kelompok alfa menunjukkan sebanyak sifar 0.887, iaitu berada di tahap yang high, di mana ia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu di antara sifar 0.7 dengan sifar 0.9. Selanjutnya, kita pergi ke IV yang ketiga, iaitu destinasi kesesuaian kendiri. Pada jadual Case Processing Summary menunjukkan data mengandungi 60 orang responden bersamaan 100%. Ini bermakna kesemua responden menjawab soalan. Berdasarkan jadual reliability statistik pula menunjukkan nilai kebolehpercayaan kelompok alfa yang telah dianalisis berdasarkan item-item soalan IV ketiga, iaitu berkaitan destinasi kesesuaian kendiri. Nilai kelompok alfa menunjukkan sebanyak sifar 0.938, iaitu berada di tahap yang excellent, di mana ia merupakan kebolehpercayaan yang paling tinggi melebihi sifar 0.9. Akhir sekali, iaitu kita pergi kepada DV. Niat kunjungi Kelantan sebagai pelancongan Islam. Pada jadual Case Processing Summary, dapat dilihat data mengandungi 60 orang responden bersamaan 100%. Ini bermakna kesemua responden menjawab soalan. Pada jadual reliability statistik pula menunjukkan nilai kebolehpercayaan kelompok alfa yang telah dianalisis berdasarkan item-item soalan DV, iaitu niat kunjungi Kelantan sebagai pelancongan Islam. Nilai kelompok alfa menunjukkan sifar 0.885, iaitu berada di tahap yang high, di mana ia merupakan kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu di antara 0.7 hingga 0.9. Okey, setakat itu sahaja mengenai kebolehpercayaan ataupun reliability kelompok alfa. Seterusnya, bagi mendapatkan keputusan untuk analisis ini, ujian kenormalan ataupun normalitas telah dilakukan. Kami telah menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, skewness dan kurtosis. Jadi, saya akan terangkan dan tunjukkan cara-cara untuk run ujian kenormalan. Pertama sekali,
klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Dekat dalam kotak dependent list ni, kita masukkan IV dan juga DV yang telah dikompute. IV kedua, IV ketiga, dan juga DV. Seterusnya, klik Statistik, klik Outliers, klik Continue, klik Plots, klik Histogram, klik Normality Plots with Hash, and Continue. Dan klik Option, klik Exclude Cases Supervised, klik Continue. Okay. Seterusnya, tekan OK. Seperti yang kita lihat kat sini adalah hasil daripada ujian normality. Keputusan signifikan bagi ujian Kolmogorov tidak signifikan kerana IV2 iaitu norma peribadi melebihi signifikan 0.5 iaitu 0.197 dan IV3 iaitu 0.070. Manakala bagi ujian Shapiro-Wilk pula signifikan kerana kesemua IV dan DV kurang dari 0.05 iaitu IV1 mendapat 0.001, IV2 0.002 dan juga IV3 0.039 dan DV pula mencapai signifikan 0.001. Dalam hal ini, kami memilih keputusan Shapiro-Wilk kerana ianya lebih kuat berbanding Kolmogorov. Walaupun Shapiro-Wilk mencapai signifikan, namun keputusan Z-score skewness dan kurtosis tidak mendapati syarat normal, maka kami telah mengambil keputusan untuk melakukan ujian bukan parametrik. Seterusnya, di bahagian ini saya akan menerangkan tutorial dan cara menjalankan ujian chi-square atau ujian chi kuasa 2. Pada asalnya, kajian ini dijalankan ke atas dua pemboleh ubah yang bersifat kategorikal. Namun, dalam ujian chi-square ini, saya akan menguji hubungan ke atas satu pemboleh ubah yang bersifat kategorikal dengan pemboleh ubah bersandar atau DV, iaitu niat mengunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam. Dalam ujian chi-square, saya akan menguji pemboleh ubah jenis kategorikal yang berada di bahagian A atau bahagian demografi iaitu pada soalan 1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 sahaja. Untuk pengetahuan, sebelum memulakan ujian chi-square ke atas soalan atau pemboleh ubah tersebut, saya akan melakukan satu teknik yang dinamakan visual binning. Teknik visual binning yang dilakukan dalam kajian ini bertujuan untuk menggabungkan soalan atau pemboleh ubah yang mempunyai 4 kategorikal dan ke atas menjadi 3 kategori atau 3 bahagian sahaja. Penggabungan kategori menjadi 3 bahagian ini adalah bagi memudahkan urusan saya dalam menyampaikan serta menjelaskan maklumat yang akan dijalankan dalam ujian chi-square nanti dengan lebih mudah dan tersusun. Saya telah mendapati ada 6 soalan yang mempunyai 4 kategori ke atas. Soalan-soalan tersebut adalah soalan nombor 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Oleh itu, ke-6 soalan ini perlu melalui teknik visual binning sebelum ujian chi-square dilaksanakan. Untuk tutorial visual binning, saya akan melibatkan semua pemboleh ubah yang telah saya highlightkan ini. Tetapi saya akan melibatkan pemboleh ubah yang berukuran skala sahaja kerana yang telah saya tukarkan ini adalah pemboleh ubah yang saya dapati mempunyai kategori 4 ke atas. Okey, langkah-langkah untuk membuat visual binning adalah di bahagian menu, klik transform, pilih visual binning, masukkan pemboleh ubah yang hendak dijalankan visual binning, continue. Kemudian pada kotak bin variable, masukkan kod baru. Contoh, saya menulis umur. Saya nak bagikan kepada 3 kumpulan yang telah yang telah melalui proses visual binning. Kemudian, make cut points. Tekan equal percentage based on scan case.
Disebabkan saya ingin menjadikan 4 kategori umur ini kepada 3 bahagian, saya akan meletakkan 2 di sini. Kemudian tekan apply, dia akan keluar 2 palang yang akan membahagikan umur kepada 3 bahagian. Kemudian make labels. Kemudian label akan keluar mengikut umur yang telah ditetapkan. Klik OK. Kemudian kita boleh nampak di bahagian bawah sekali, umur telah pun dibinkan. Ataupun umur telah melalui proses visual binning. Untuk chi-square pula, saya akan menjalankan chi-square ke atas kesemua pemboleh ubah yang telah saya highlightkan ini. Tutorialnya adalah, yang pertama, di bahagian menu, klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross Steps. Di bahagian row, letakkan DV ataupun pemboleh ubah bersandar yang telah saya computekan. Dan kolom ni masukkan pemboleh ubah kategorikal. Contohnya saya masukkan umur yang telah kita visual binningkan tadi. Nak masukkan gender apa yang nominal kat sini pun boleh. Kemudian klik statistic button. Klik chi-square Phi and Kramers V. Continue. Dekat cells button, pastikan observe ditekan. Di bahagian percentage, pastikan row, column dan total pun ditekan. Kemudian continue. Dan klik OK. Dan inilah hasil selepas chi-square dijalankan. Dalam ujian chi-square, terdapat syarat ataupun andaian tambahan yang perlu diberi perhatian agar ujian ini dapat disempurnakan. Kegagalan dalam memenuhi syarat yang dikenakan ini akan mengakibatkan ujian chi-square tidak dapat ditafsirkan secara lebih mendalam. Syaratnya adalah setiap sel yang berada dalam jadual cross tabulation hendaklah mempunyai 5 atau lebih jangkaan kekerapan ataupun sekurang-kurangnya 80% daripada sel tersebut mesti mempunyai 5 atau lebih jangkaan kekerapan atau responden. Hasil ujian chi-square yang pertama adalah untuk mengetahui adakah terdapat hubungan antara jantina lelaki dan perempuan dalam niat mereka untuk mengunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam. Baiklah, jika dilihat pada jadual case processing summary, kesemua responden adalah mencukupi iaitu sebanyak 60 orang. Manakala, jika lihat jadual chi-square test di bahagian bawah sekali yang telah saya highlightkan, terdapat 16 cells yang dikatakan kurang daripada 5 jangkaan kekerapan. Hasil ujian chi-square kedua juga menunjukkan terdapat 28 cells yang kurang daripada 5. Begitu juga hasil ujian chi-square ketiga iaitu sebanyak 27 cells yang dianggarkan kurang daripada 5 jangkaan kekerapan. Hasil ujian chi-square keempat juga berlaku situasi yang sama iaitu sebanyak 15 cells yang tidak mempunyai 5 atau lebih jangkaan kekerapan. Diikuti dengan hasil chi-square yang kelima iaitu terdapat 16 cells yang tidak memenuhi syarat. Seterusnya, hasil chi-square ke-6 juga didapati bahawa terdapat 28 sels yang jangkaan kekerapannya kurang daripada 5. Dan hasil ujian chi-square yang terakhir juga menunjukkan hasil yang sama iaitu sebanyak 27 sels yang dianggarkan kurang daripada 5 jangkaan kekerapan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dalam kajian ini, ujian chi-square yang dijalankan ke atas 7 pemboleh ubah bersifat kategorikal ini adalah tidak dapat diteruskan kerana terdapat pelanggaran syarat yang telah ditetapkan atau ia biasa disebut sebagai violate assumption. Ujian selanjutnya adalah ujian Mann-Whitney-U. Seperti yang diketahui dalam hasil ujian normality, taburan data dalam kajian yang dijalankan ini adalah bersifat tidak normal. Oleh itu, ujian bukan parametrik iaitu Mann-Whitney-U akan dijalankan dan diterangkan di bahagian ini. Ujian Mann-Whitney-U adalah bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah bebas yang mempunyai 2 kumpulan atau kategori dengan pemboleh ubah bersandar atau DV. Dalam kajian ini, ujian Mann-Whitney-U akan dijalankan ke atas soalan 1, 5 dan 6 sahaja kerana ketiga-tiga soalan ini atau pemboleh ubah bebas ini telah dikenal pasti mempunyai 2 kumpulan atau 2 kategori sahaja.
Setelah menjalankan ujian Man with New, ujian untuk mencari median juga turut dijalankan. Oleh itu, dalam bahagian ini saya akan menunjukkan dua tutorial dalam SPSS, iaitu tutorial yang pertama adalah ujian Man with New dan yang kedua adalah ujian mendapatkan skor median untuk setiap kumpulan. Untuk tutorial Man with New pula adalah yang pertama di bahagian menu, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues dan pilih Two Independent Samples. Di bahagian test variable, pastikan DV dimasukkan. Dan grouping variable, pastikan IV yang mempunyai dua kategori sahaja seperti jantina. Dan tekan Define Groups. Grup 1 letakkan nombor 1 dan grup 2 letakkan nombor 2. Kemudian tekan Continue. Pastikan test type di bawah ini adalah Man with New. Kemudian tekan OK. Result akan keluar seperti ini pada bahagian output SPSS. Tutorial untuk mendapatkan skor median setiap kumpulan adalah yang pertama, klik Analyze, Compare Means dan pilih Means. Dependent List Box letakkan DV. Kemudian bahagian Independent List letakkan pemboleh ubah yang mempunyai dua kategori seperti gender tadi. Kemudian tekan Option. Pastikan median diletakkan di kotak sel statistik dan pastikan mean dan standard deviation dan number of case diletakkan di bahagian statistik. Tinggalkan di kotak statistik ni hanya median sahaja. Kemudian tekan Continue. Dan klik OK. Ini adalah median untuk Man with New yang telah dijalankan tadi. Hasil dapatan ujian Man with New yang pertama adalah bertujuan untuk melihat adakah terdapat perbezaan yang ketara antara jantina lelaki dan perempuan dalam niat mengunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Selain itu, ia juga akan menjawab persoalan siapakah antara kedua-dua kumpulan ini, iaitu lelaki atau perempuan, manakah antara mereka yang memiliki niat paling tinggi untuk kunjungi Kelantan sebagai pelancongan Islam. Pertama sekali, lihat di bahagian jadual test statistik, nilai Z menunjukkan nilai negatif 2.64. Kemudian, lihat di bawahnya sama ada ujian yang dijalankan ini signifikan ataupun tidak. Jika dilihat dari nilai signifikan dalam jadual tersebut, iaitu 0.008, ia adalah satu nilai yang kurang daripada 0.05. Ini bermakna terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina lelaki dan perempuan dengan niat mereka untuk kunjungi Kelantan sebagai satu pelancongan Islam. Setelah mengetahui adanya perbezaan yang signifikan, lihat jadual ranks dan lihat nilai min rank untuk menentukan siapakah antara dua kumpulan ini, iaitu lelaki atau perempuan, yang memiliki niat paling tinggi untuk kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Jika dilihat pada jadual ranks tersebut, nilai min rank perempuan adalah lebih tinggi berbanding nilai min rank lelaki, iaitu sebanyak 33.88 dengan jumlah responden perempuan sebanyak 45 orang dan skor median adalah 4.0. Ini menandakan bahawa perempuan lebih tinggi keinginan untuk kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam berbanding jantina lelaki. Jika terdapat perbezaan yang signifikan, maka pengkaji boleh menyatakan size effect. Namun, ia tidak tersedia di dalam mana-mana jadual hasil ujian Man with New. Oleh itu, pengkaji perlu menggunakan formula yang telah saya paparkan dalam skrin ini untuk mencari dan menentukan size effect. Dalam ujian pertama ini, setelah saya membuat perkiraan efek saiz menggunakan formula tersebut, saya mendapati bahawa efek saiz statistik antara kedua kumpulan ini adalah bernilai negatif 0.34, iaitu medium effect jika mengikut kriteria Cohen. Hasil dapatan ujian Man with New yang kedua ini adalah untuk mengkaji adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara bilangan perjalanan seseorang ke Kelantan dengan niat kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam, dan adakah responden yang mempunyai bilangan paling banyak mengunjungi Kelantan atau paling sikit mampu mempengaruhi niat mereka untuk melancong ke Kelantan semula sebagai satu destinasi pelancongan Islam.
Seperti biasa, lihat di bahagian jadual tes statistik, nilai Z adalah negatif 1.21, manakala signifikan yang ditunjukkan dalam jadual tersebut adalah 0.22, yang mana ia melebihi nilai signifikan 0.05. Oleh itu, ia bermaksud bahawa tiada perbezaan signifikan antara bilangan perjalanan ke Kelantan dengan niat kunjungi Kelantan sebagai pelancongan Islam. Hasil dapatan ujian Main with New yang terakhir adalah untuk melihat adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara lawatan terakhir seseorang ke Kelantan dengan niat kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam. Jika dilihat di jadual tes statistik, nilai Z adalah negatif 0.92, manakala nilai signifikan adalah 0.36 jika dibundarkan, dan nilai tersebut juga melebihi 0.05 yang memberi isyarat bahawa tiada perbezaan signifikan antara lawatan terakhir ke Kelantan dengan niat kunjungi Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan Islam. Seterusnya, ujian Kruskal-Wallis. Ujian Kruskal-Wallis ialah satu ujian bukan parametrik yang digunakan dalam kajian ini kerana bacaan data kajian bersifat tidak normal. Tujuan ujian ini dijalankan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara satu pemboleh ubah untuk 3 atau lebih kategori dengan satu pemboleh ubah berterusan. Untuk menjalankan ujian Kruskal-Wallis ini, saya telah menggunakan soalan kategorikal yang telah divisual bini. Setelah selesai pengisian data, pergi Analyze, kemudian klik Non-Parametric, cari dan tekan K Independent Sample. Isi kotak test variable list dengan DV dan isi grouping variable dengan umur. Seterusnya, klik pada Define Range dan akan muncul Several Independent Sample. Isi kotak minimum dengan angka 1 dan maksimum pada angka 3. Klik Continue dan klik OK. Akan keluar output seperti yang ada di skrin. Output akan memberikan deskripsi dari ranking berkenaan nilai median dan nilai chi-square atau DF dari tes statistik Kruskal-Wallis. Dengan demikian, sekiranya terdapat perbezaan signifikan terhadap keputusan, perlu membuat ujian lanjutan Main with New. Setelah membuat ujian lanjutan Main with New dan memperolehi keputusan signifikan, hendaklah menggunakan kaedah Banford Adjustment untuk mengetahui tahap saiz kesan mengikut kriteria Cohen, iaitu 1 small effect, 3 moderate effect dan 5 large effect. Sekiranya ujian lanjutan itu tidak signifikan, tidak perlu untuk melanjutkan ujian. Untuk soalan seterusnya, jalankan ujian Kruskal-Wallis seperti biasa dan lihat keputusan ujian tersebut sama ada signifikan ataupun tidak. Ujian lanjutan kaedah Pasca-Hoek atau Banford Adjustment tidak akan digunakan apabila ujian tidak mendapati keputusan yang signifikan. Keputusan mendapati bahawa
Terdapat perbezaan signifikan secara statistik kerana keputusan yang ditunjukkan dalam rajah ialah 0.035. Berdasarkan tahap signifikan ujian Kruskal-Wallis, sekiranya kurang daripada 0.05, maka terdapat perbezaan signifikan di antara kedua variables. Setelah memperolehi keputusan yang signifikan, secara statistik untuk ujian Kruskal-Wallis adalah dikehendaki untuk melakukan beberapa ujian lanjutan Man-Mid-New antara kumpulan umur 1 dengan 2, 1 dengan 3 dan 2 dengan 3. Untuk mengawal ralat pada ujian lanjutan, perlu menggunakan Bemforoni adjustment melibatkan pembahagian tahap alfa 0.5 dengan ujian lanjutan kumpulan umur untuk menentukan signifikan. Di sini bermakna tahap alfa seperti berikut: 0.5 dibahagikan dengan 3 sama dengan 0.17. Ujian lanjutan Man-Mid-New kumpulan umur 1 dan 2 mendedahkan terdapat perbezaan signifikan yang ketara. Setelah membuat perbandingan antara kumpulan umur 1 dan 2, kami telah memperolehi keputusan yang signifikan, iaitu 0.17. Disebabkan keputusan signifikan, kami perlu mencari nilai saiz kesan untuk mengetahui di mana tahap saiz kesan tersebut. Oleh itu, selepas mendapati nilai saiz kesan iaitu 0.35, ini dianggap sebagai saiz kesan yang sederhana mengikut kriteria Cohen. Seterusnya, perbandingan ujian lanjutan Man-Mid-New kumpulan umur 1 dengan 3 dan 2 dengan 3 turut mendedahkan tiada perbezaan signifikan. Oleh itu, nilai saiz kesan tidak dicari kerana hasil dari keputusan ujian tidak signifikan. Ujian Kruskal-Wallis di bahagian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan secara statistik dalam niat untuk kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancong Islam dengan tahap pendidikan tertinggi kerana memperolehi keputusan signifikan 0.311. Ujian Kruskal-Wallis di bahagian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan secara statistik dalam niat untuk kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam dengan pasangan pelancong ini kerana keputusan signifikan 0.40. Seterusnya, ujian Kruskal-Wallis di bahagian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan secara statistik dalam niat untuk kunjungi Kelantan sebagai destinasi pelancongan Islam dengan penginapan pilihan ini disebabkan signifikan 0.08. Oleh itu, untuk ketiga-tiga soalan A4, A7 dan A8 ini, kumpulan kami tidak menggunakan kaedah lanjutan Bemforoni adjustment kerana hasil dari ujian tidak mendapat keputusan yang signifikan. Seterusnya, regresi. Okey, cara nak buat regresi ialah mula-mula klik analyze, kemudian pergi kepada regression dan kemudian pergi kepada linear. Pada kotak dependent, masukkan DV anda. Maka DV saya ialah niat total. Independent box pula masukkan IV anda, iaitu sikap, norma peribadi dan destinasi. Pada kotak statistik, tekan estimate, confidence internals. Pada sini pula kita tekan descriptives, part and partials correlations dan collinearity diagnostic. Pada box residuals pula kita tekan case wise diagnostics dan pastikan outliers outside 3 standard deviations and tekan continue. Pada plots pula, masukkan zRESID ZRESID ke dalam kotak Y dan ZPRED ZPRED ke dalam kotak X. Pastikan standard residual plots ialah normal probability plot dan continue. Pada save pula, pergi ke kotak distance, tekan Mahalanobis dan Cooks dan continue. Pada options pula,
tengok kepada missing values dan tekan exclude cases pairwise dan continue. Pastikan method adalah enter dan OK. Hasilnya akan keluar di sini. Ini ialah regression, correlation. Ini adalah result kepada regresi tadilah. Jadi ini adalah output ataupun hasil daripada yang kita tekan tadi, analyze, regression, linear. So kita akan dapat hasil macam ni lah. Jadi apa itu regression? Jadi yang macam awak lihat, dalam regression ada correlations ataupun korelasi. So korelasi ini sebenarnya kita nak lihat hubungan antara IV dan DV, ada hubungan ke tidak. Kalau regression ataupun regresi, kita nak lihat IV ini, IV1, IV2, IV3 ini adakah memberi impak ataupun kesan kepada DV. Okay, jadi kita lihat dekat sini lah. Yang pertama, kita tengok dekat descriptive statistik. Dekat N adalah bilangan. Kami ada 60 responden. Jadi ini ialah cukup lah. Responden kami mencukupi. Jadi kemudian kita tengok kepada correlations ataupun korelasi. Jadi kita lihat kita nak tengok ada isu multicollinearity atau tidak kepada korelasi. Jadi kita tengoklah antara DV saya ialah niat total, IV1 ialah sikap, IV2 norma peribadi dan IV ketiga destinasi kesesuaian kendiri. Jadi kita lihat antara DV dan IV mesti lebih 0.3 ataupun 0.3. Jadi kita lihat ini DV saya, sikap ialah 0.7, norma peribadi 0.4 dan destinasi kesesuaian kendiri adalah 0.7. Jadi kita dapat lihat dekat sini adalah lebih daripada 0.3. Kemudian kita tengok IV dan IV ada isu ke tidak. Jadi kita mesti tengok antara IV1 sikap, IV2 norma peribadi dan IV3 destinasi kesesuaian kendiri adalah jangan lebih daripada 0.7. Jadi kita tengok sikap dan norma peribadi adalah 0.5 dan kita tengok destinasi dan norma peribadi adalah 0.3. Jadi kita boleh tengok dekat situ 0.5 dan 0.3 adalah kurang daripada 0.7. Jadi maksudnya korelasi saya berjaya lah. Tiada isu untuk digabungkan atau dibuangkanlah sekiranya ada isu multicollinearity antara IV pertama, IV kedua dan IV ketiga, maka mungkin IV pertama dan IV kedua kita kena gabungkan, iaitu compute lah, ataupun tiga daripadanya kita kena buang dan kena gantikan dengan IV yang baharu. Okey, kemudian kita lihat kepada model summary. Okay, model summary ini ialah kita fokus kepada R². Okay, kenapa? Okay, kita fokus kepada R². 0.636 ni kita akan tukar kepada peratus. So, kita kena darab 100 lah. Jadi, saya akan dapat 63.6% ataupun saya bundarkan menjadi 64%. Jadi, apa itu R²? R² ini adalah total ataupun jumlah kepada ketiga-tiga IV saya tadi yang dapat menyumbang atau memberi impak kepada DV. Jadi 63.6% ataupun 64% ini menyumbang kepada DV. Jadi kemudian kita lihat kepada kotak ANOVA ini, kita tengok 0.001 adalah signifikan. Jadi regresi saya pada kajian ini adalah signifikan. Okay. Kita tengok kepada coefficients. Cara kedua nak tengok ada isu multicollinearity ataupun tidak, kita tengok kepada tolerance dan VIF. Okay. Tolerance saya mesti kurang daripada tolerans saya mesti lebih daripada 0.1, tak boleh kurang daripada 0.1. Jadi kita tengok 0.4, 0.6 dan 0.6, tiada yang kurang. Okay, kemudian VIF mestilah
mestilah tidak lebih daripada 10. Kita tengok 2.1, 1.5 dan 1.6. Maka tiada isu dekat sini. Jadi kita boleh teruskan. Okey. Yang tadi saya beritahu 63.6 ataupun 64% ialah jumlah kepada ketiga-tiga IV yang akan menyumbang kepada DV. Jadi kita tengok kepada beta, standardized coefficients beta, kita nak tengok siapa antara ketiga-tiga IV ini yang mana satu dapat menyumbang ataupun dapat memberi impak yang lebih banyak kepada DV. Jadi kita tengok signifikan lah. Okay, jadi kita tengok sikap, norma peribadi dan destinasi kesesuaian. Hanya dua sahaja yang signifikan. Norma tidak signifikan. Jadi kita fokus kepada sikap dan destinasi kesesuaian kendiri. Okay. Kita tengok beta. Yang pertama sikap adalah 0.471. Yang ketiga pula kita tengok 0.425. Kalau kita tukar kepada peratus, yang pertama ialah 47%, 47% dan yang kedua 42.5% ataupun kita bundarkan kepada 43%. Jadi antara sikap ini 47% dan destinasi kesesuaian kendiri 43%, yang mana satu lebih tinggi. Jadi kita tengok sikap lah. Kita dapat lihat dekat sini sebanyak 47% daripada 64% ini yang memberi impak kepada DV. Jadi kita boleh simpulkan bahawa sikap ini dapat memberi impak ataupun kesan kepada DV. Contohnya, sikap yang baik, contoh kerja saya ini ialah sikap orang yang baik dekat sana dapat menaikkan lagi niat kita untuk melancong ke negeri tersebut. Macam tu. Jadi itu yang dapat saya simpulkanlah kepada regresi dan korelasi. Itu saja.